qaliluhum man yajuzu zalik, dan sangat sedikit umat akhir zaman ni boleh sampai ke tahap umur tu. Sekarang ni umur 30-an ramai yang mati sebab kanser, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pemakanan. Kadang-kadang penyakit yang kita tak pernah dengar satu masa dahulu, hari ini dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi menyebut manjawazal arba'ina. Ini titik perubahan, titik tolak kita kematangan 40 tahun. Dan Nabi kata siapa dah sampai umur 40 tahun. Sebab tu ada satu lagi ungkapan menyebut life begin at 40. Hidup ni bermula 40 tahun. Sedangkan 40 tahun ini ialah titik kematangan dalam Islam. Manjawazal arba'ina, siapa dah sampai umur 40 tahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yaghlib kharruhu syarrahu, amal-amal kebaikan tak mengatasi amal-amal keburukan. Tak kenal lagi masjid, tak kenal lagi tazkirah kuliah. Masjid Ar-Rahimah ni sebelah rumah, tapi kapet warna apa pun tak tahu. Apabila umur sampai 40 tahun, arti kata kalau amalannya masih belum baik, takut-takut kehidupannya berakhir dengan kejahatan. Sebab itu satu amaran daripada Nabi, fal yatajahaz ilan nar, bersiap siagalah masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu dalam hadis yang lain Nabi menyebut daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Nabi menyebut, inna ashadda ma akhafu alaikum khaslatain, dua perkara yang aku sangat takut akan menimpa kamu, iaitu dua perkara: itba'ul hawa wa tulul amal. Fa amma itba'ul hawa fa innahu yasuddu 'anil haqq, wa amma tulul amal fa innahu la hubbu, fa innahu al-hubbu lid-dunya. Yang aku takut kepada kamu dua perkara, kata Rasulullah. Yang pertama iaitu yang dipanggil itba'ul hawa, mengikut hawa nafsu dia. Apa yang nafsu nak? Itu yang saya baca surah Al-Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddati wal khailil musawwama wal an'ami wal hars. Apa yang syahwat nak? Apa yang nafsu nak? Dijadikan bagi kamu itu, kata Allah, zuyina linas, tazyin, perhiasan. Zuyina linasi, bagi manusia itu dihiaskan hubus syahwat, cinta kasih pada syahwat, pada syahwat yang namanya nafsu. Hubus syahwati minan nisa, yang pertama perempuan. Minan nisa'i wal banina, anak-anak yang berjenama, berprestij, anak-anak yang ada nilai pada pandangan manusia. Yang ketiga, wal banina wal qanatiril muqantarati. Tu dia, nak sebut pun terbelit-belit. Kata ulama, cinta kasih kepada harta tu
yang terdiri daripada minaz zahabi wal fiddah, daripada emas dan perak. Yang keempat, wal khailil musawwamah, kenderaan yang hebat. Terjemah pada hari ini, kenderaan yang mahal. Ada kereta 10 biji kat rumah, satu pun tak pernah sampai masjid. Akhirnya naik van jenazah. Itu yang akan dia naik akhirnya, confirm. Yang kelima, wal an'ami, haiwan ternakan yang banyak. Tak cukup ladang lembu, ladang kambing, kolam ikan. Kehidupannya dipenuhi dengan benda-benda macam ni. Wal hars, tanaman yang banyak. Sibuk dengan tanaman-tanaman, ladang-ladang yang hebat. Inilah yang disebutkan oleh Allah di hujung, zalika mata'ul hayati dunia. Inilah dia mata, kesenangan kehidupan dunia yang orang duk pulun. Sedangkan banyak ayat Al-Quran Allah menyebut yang dikatakan mata illa mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Akibat daripada dia dipengaruhi oleh yang pertama, iaitu itba'ul hawa, dia mengikut hawa nafsu dia. Sebab apa? Fa innahu yasuddu 'anil haq. Mengikut hawa nafsu ni tuan-tuan, dia akan yasuddu 'anil haq. Dia menghalang orang daripada mendapat kebenaran dalam kehidupan dia. Maka kehidupan dia hanyalah dunia semata-mata. Apa tanda kekayaan? Rumah besar. Apa tanda kekayaan? Kereta besar. Apa tanda kekayaan? Isterinya besar. Tetapi dia tidak nampak, dia gelap mata dia. Anaknya tak solat, anak buka aurat, anak tak tahu baca Quran, anak minum arak, anak isap dadah, anak kelabing siang malam, anak dalam keadaan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukup risau anak tak dapat A dalam peperiksaan yang paling rendah, UPSR. Kita cukup risau anak ni nak tunggu ni SPM ni. Kita tak risau anak kita tak solat kalau dia meninggal lah ni dalam keadaan dah akil balik, dan kita ni tak tegur, dia heret kita masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itba'ul hawa, dia ikut hawa nafsu dia. Maka benarlah janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Jasiyah, surah berlutut. Dahsyatnya hari kiamat, melutut manusia kepada Tuhan, memandang ke langit, ya Rab, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Nabi sebut kamu dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu anha dia kata, ya Rasulullah, kalau begitu keadaan kami memandang satu sama lain. Nabi kata, wahai Aisyah, keadaan terlalu payah, terlalu perit untuk kamu memandang orang. Tak sempat nak tengok orang sebelah, tak sempat nak selamatkan orang, diri sendiri tak lepas. Surah Al-Jasiyah menyebut, afara'aita manittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan yang disembah. Nafsu disembah. Apa maksud dia? Mengikut apa yang nafsu suruh, meninggalkan apa yang Allah suruh. Maknanya ketika itu dia bertuhankan nafsunya.
Allah suruh tutup aurat, nafsu suruh buka aurat. Apabila dia buka aurat, ketika itu bertuhankan nafsunya. Allah suruh mendirikan solat, nafsu tak suka kepada solat. Ketika meninggalkan solat, dia bertuhankan nafsunya di atas ilmu yang dia ada. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan mereka di atas kefahaman yang mereka ada, bahawa perkara benar itu benar, yang tak benar, maksiat, jahat itu juga jahat. Dia memilih untuk mengikut nafsunya. Yasuddu anil haq. Nafsu itu memesongkan dia daripada kebenaran. Yang keduanya, yang dipanggil watulul amal, panjang angan-angannya. Dia dok rasa bahawa maghrib nanti boleh pergi kuliah lagi, sedangkan asar meninggal. Dia rasa besok boleh pergi kuliah subuh lagi kat masjid, sedangkan maghrib nanti dia meninggal. Panjang angan-angannya, seolah-olah di hadapannya tidak ada kematian. Sebab itu Nabi sebut akhiru fi hazimil lazat. Banyakkan supaya memikirkan pemusnah kepada segala kelazatan, iaitu al-maut. Orang yang paling bijak, dalam sepotong hadis daripada Asy-Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi menyebut akyasun nas. Nabi tak kata al-kayyis, bijak. Nabi kata akyas, akyas terbijak. Akyasun nas aksaruhum zikran lil maut. Orang yang paling banyak mengingat kepada kematian. Apabila dia banyak mengingat kematian, dia akan kurang panjang angan-angannya dan akan membanyakkan amalannya. Sebab itu hadis yang lain juga menyebut orang yang macam ni, orang yang mana wa amila lima ba'dal maut, orang yang banyak menyediakan bekalan untuk kematian. Kalau kita mati saat nanti, apa yang kita dah buat saja tuan-tuan yang boleh tolong kita. Anak tak boleh, harta tak boleh, melainkan telah kita infakkan sadaqatun jariyatun. Kalau ada ilmu lah yang bermanfaat atau anak yang soleh mendoakan dia, tu je tiga. Kalau lain tak ada. Yang tiga ni orang tak pulun. Sedekah orang tak pulun. Sebab nafsu dan syaitan bermain. Kalau kau bersedekah, kau jatuh fakir. Allah sebut dalam Quran. Sebab tu Allah sebut wa may yabkhal fa innama yabkhal an nafsi. Barang siapa yang bakhil, sebenarnya dia bakhil untuk dirinya. Dia membina kubur untuk dirinya sendiri di atas kebaikan yang Allah berikan. Sebab itu bersedekah dia tidak perlu pada harta yang banyak, tetapi kepada ilmu dan kefahaman. Satu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nafsu galakkan dalam hati kita, nafsu rangsang dan dorong, jangan pergi kuliah, jangan dengar ceramah, jangan dengar tazkirah, jangan mengaji, jangan mengaji. Kita tidak ada ilmu akhirnya untuk kita kongsi dengan orang lain. Yang ketiga, waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang perlukan kepada pentarbiahan. Ada seorang budak 9 tahun sekarang umur dia, adik Haikal Firdaus daripada Johor. Sekarang dia hafal Al-Quran. Mak ayah dia tak ada dah, duduk mengatuk. Apa yang kita faham di belakangnya, ada keluarga yang hebat mendidik anak jadi macam tu. Kita nak anak kita solat, mesti ada usaha. Kitanya faham agama, kita pun cari isteri yang beragama, isteri yang menutup aurat, isteri yang ada didikkan fardu ain, fardu kifayah. Apabila kita bersama isteri, ada kaedah dia dengan ilmu dan anak yang soleh. Apabila lahir dengan didikannya yang kita berikan pada anak, besar dia akan menegakkan solat akibat daripada ilmu dan kefahaman.
tak semudah yang kita sangka. Nak melahirkan anak yang soleh, nak ajak anak mari masjid, satu perkara yang sukar. Nak ajak pergi pasar malam, tak ajak je lompat atas motor. Kenapa? Sebab ianya bersandarkan kepada kecenderungan nafsu itu dalam memilih jalan hidup. Apabila dia panjang angan-angannya, dia akan membawa kepada satu malapetaka lain. Wa amma tulul amal fa innahu al-hubbu lid-dunya. Apabila dia panjang angan-angan, dia akan cinta kasih pada dunia, sedangkan dunia ini bukan tempat dia. Orang nak balik kampung raya berbalah bergaduh suami isteri, sebab nak balik kampung masing-masing, sampai berlaku penceraian. Sedangkan kampung dia tak jauh pun, satu sungai Cincin, satu sungai Pusu. Tapi tang balik kampung hari raya, satu benda yang orang tak boleh nak nafikan bahawa di sana ada satu perasaan, kalau tak dibentuk dengan keimanan, dia rosak. Dan kampung kita akhirat, kampung kita syurga. Kenapa kita nak balik syurga tu dipanggil balik kampung, tuan-tuan? Kenapa? Itulah asal usul nenek moyang kita, Tok Adam alaihissalam. Allah pernah tumpangkan di syurga yang kita nak pergi ni sebentar. Nabi Adam pernah duduk di syurga tersebut. Kita nak balik kampung halaman kita di sana. Tiba-tiba ada orang yang tak nak balik kampung halaman dia, nak duduk dekat dunia ni yang Allah jadikan alat menuju kepada matlamat, bukan dunia sebagai matlamat. Inilah masalah besar apabila dia panjang angan-angannya. Yang namanya dunia itu tadi yang disebutkan dalam surah Al-Imran, perempuan, anak, harta, kenderaan, tanaman dan juga ladang, haiwan dan juga ladang, yang dipanggil mata', kesenangan dunia, tetapi menipu. Sebab itu disebut lagi dalam surah Besi, surah Al-Hadid ayat 20, Allah sebut pada kita, wahai orang yang beriman yang duduk dalam masjid tengah hari ini, Allah seru pada kita, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfara thumma yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi war ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Diulang lagi, mata'ul ghurur. Wahai manusia, kata Tuhan, ketahuilah oleh kamu bahawa kehidupan dunia yang kamu sayang sangat hanyalah permainan, pekerjaan sia-sia, perhiasan, saling berbangga di antara kamu, dan saling bermegah-megah kerana banyaknya anak, banyaknya harta. Semuanya itu, kata Allah, tak lebih daripada hujan yang turun ke atas bumi. Apabila hujan itu turun, menyuburkan tanaman menjadi hijau, para penanam melihat tanaman-tanaman merasa bangga. Apabila tanaman yang hijau itu, Allah sebut dia menjadi layu, bertukar berwarna kuning dan hancur. Itulah hakikat kehidupan dunia yang kita duduk di dalamnya. Dan di akhirat, kata Allah, terdapat azab yang pedih. Allah mendahulukan azab dulu, barulah keampunan. Wa maghfiratan wa maghfiratun minallahi war ridwan. Baru Allah sebut keampunan, baru Allah sebut keredaan. Allah dahulukan kepada kita, iaitu azabun syadid, azab yang pedih, agar kita merasa gerun dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam suratul Mulk, surah kerajaan, Allah sebut allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah dahulukan mati daripada hidup. Ulama menyebut, kenapa Allah dahulukan mati daripada hidup? Apabila kita sebut tentang kehidupan, hari ini, tengah hari ini lahir bagi kita seorang bayi, maka gembiralah keluarga tersebut. Berbeza dengan kematian. Kalau saya sebut
lepas daripada solat Jumaat nanti, kita solat jenazah bersama-sama. Perasaan sayu akan menyelubungi suasana masjid, khusus kepada yang meninggal keluarganya bertambah sedih. Yang kedua, menimbulkan rasa gerun apabila Allah dahulukan, hei manusia, aku bukan saja boleh menghidupkan, tetapi aku berkuasa mematikan. Menimbulkan rasa gerun kepada orang yang memahami uslub dan kaedah sastra yang begitu tinggi dalam Al-Quran, sebagai satu mukjizat kepada orang-orang yang beriman. Dan maknanya, apabila kita cinta kasih kepada dunia, kita lupa kepada matlamat kita yang Allah ciptakan sebagai hamba yang sanggup menjunjung tinggi segala titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu umur 60 tahun itu merupakan umur yang mana Allah berikan kepada seseorang itu, dalam keadaan hadis yang lain, dalam hadis qudsi, umur 50 ini dengan umur 60, umur yang Allah letakkan dalam hatinya kecenderungan untuk bertaubat, kecenderungan untuk dekat dengan agama, kecenderungan untuk dia semakin dekat dengan Allah apabila merasakan diri sudah lemah, matanya kabur, uban berterabur, gigi sudah gugur, kulit sudah kendur, makannya bubur, dekat dengan kubur, semuanya bor. Ketika itu dia akan merasakan dirinya sudah lemah. Ketika itu dia akan melihat bahawa dia perlu kembali kepada Allah, walaupun dahulunya tidak demikian. Akan tetapi ada di kalangan manusia dalam keadaan umur 50, 60 tahun, 70 tahun hingga 80 tahun, 90 tahun dalam keadaan yang semakin jahil, semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang saya sebutkan itu tadi. Takut-takut Allah tutup, Allah patrikan hatinya. Man jawazal arba'ina walam yaghlib kharruhu syarrahu fallatajahaz ila nar. Barang siapa sudah sampai umur 40 tahun, amal-amal kebaikan tak mengatasi amal keburukan, tak dekat lagi dengan Allah, tak dekat lagi dengan agama, maka satu ancaman daripada Nabi, falyatajahaz ila nar, bersiap siagalah masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ambil kesempatan ini, mudah-mudahan kita bawa anak cucu, cicit, zuriat kita dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita lahirkan satu masyarakat yang baik. Saya rasa cukup sekadar itu, cukup sekadar itu daripada saya tazkirah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripadanya. InsyaAllah pukul 1.12 Zuhur masuk. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.